أجمعين. الله الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bila bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi kesempatan pada kita untuk kita berkuliah dalam kuliah khas online ini. Alhamdulillah. Tajuk pada pagi ini ialah bagaimana wanita menjaga iman dan membimbing diri di akhir zaman. Tajaan Ibu Hajah Zabidah Muhammad Sa'ad dan arwah ayah Haji Omar bin Husin sekeluarga Petaling Jaya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati penaja kita, diangkat kedudukan mereka ke sisinya, didekatkan mereka kepada dia, dimudahkan urusan, dipanjangkan umur dalam taat, jadikan anak-anak yang patuh, anak-anak yang patuh kepada ibu bapa, dan diakhirkan usia dalam taat dan kebajikan, insya-Allah. Bagaimana wanita menjaga iman dan membimbing diri di akhir zaman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, wanita ialah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang condong ataupun yang lebih banyak condong kepada dunia daripada
orang laki-laki. Orang laki-laki Allah cipta condong kepada wanita. Wanita Allah cipta condong kepada dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka di atas sifat naluri manusia, yang laki-laki condong kepada wanita, maka dia peringatkan oleh Nabi kita SAW kepada orang laki-laki terhadap bahayanya wanita. Bagi wanita yang condong kepada dunia, maka diperingatkan kepada para wanita, jaga-jaga bahayanya dunia. Tentang orang laki-laki, Nabi sebut, ma taraktu fitnatan adarra ala rijal minan nisa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi sebut, tidak aku tinggalkan suatu fitnah, makna ujian, yang lebih besar kepada orang laki-laki lebih daripada fitnah wanita. Maka orang laki-laki kena jaga terhadap bahayanya wanita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana seseorang yang hebat boleh jatuh dengan sebab wanita? Bagaimana seseorang yang memiliki nama boleh jatuh dengan wanita? Maka bayangkan berbahaya wanita kepada orang laki-laki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu, dalam perkara yang berkait dengan perzinaan, Allah sebut az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Orang perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka pukullah mereka 100 rotan. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Ni bagi orang perempuan dan orang laki-laki yang masih belum berkahwin tapi berzina, maka mereka hendaklah dikenakan 100 rotan. Dalam ayat ini Allah menggunakan dengan perempuan, azaniyatu wazani, orang perempuan yang berzina dan orang laki-laki yang berzina. Pasal apa? Sebab zina itu bermula daripada perempuan. Kalau dia tidak mematuhi cara pakai yang sepatutnya dia pakai, dia lawan Tuhan, dia pakai mengikut kehendak nafsunya, jadi ketika itu dia membawa ataupun mengajak orang kepada perzinaan. Maknanya zina ni dia bermula daripada orang perempuan. Sementara orang laki-laki, Allah condongkan dia kepada wanita. Zuyna lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Allah bagi kecenderungan orang laki-laki itu hubbus syahawati minan nisa, nak pada orang perempuan. Jadi orang perempuan yang selamat di akhir zaman ialah orang perempuan yang meletakkan diri di tempat yang selamat, iaitu di tempat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tempat yang selamat bagi wanita ialah di tempat dia tidak menarik perhatian orang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang perempuan kalau berjalan di jalan pun, kita kata jalan masuk kampung, dia kena meletakkan dirinya di tepi jalan, berjalan di tepian jalanan. Tujuannya supaya dia tidak menarik perhatian orang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Orang perempuan ataupun wanita yang tidak menjaga diri dia, maka dia tidak akan dapat menjaga iman dia. Orang perempuan naklah jadi seseorang yang berpribadi mulia. Jangan nak tarik perhatian siapa-siapa. Hati hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui apa yang duduk dalam hati seseorang perempuan. Orang perempuan Tuhan suka, Tuhan bagi suka dia nak bersiap, nak bersolek, maka dia sanggup menghabiskan ribuan ringgit untuk dia nak bagi dia cantik. Kulit dia, muka dia dan sebagainya semua nak bagi elok. Dalam hati dia ada naluri nak tunjuk ke orang, nak tarik perhatian orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan sepatutnya dia menutup aurat tu ialah kerana Allah, supaya dirinya tidak menjebak orang lain kepada maksiat. Tetapi bila mana dia tak tahu nak jaga diri dia, dia menampilkan penampilan yang anggun, maka dia ditarik ke lembah neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya orang perempuan kena jaga hati. Islam bagi orang perempuan tutup aurat untuk menjaga diri dia daripada dia menjadi perhatian orang lain. Sebab tu orang perempuan ni fitrahnya mastur, tersembunyi. Bila dia pakai tudung, bila dia menutup aurat, itu ialah langkah-langkah yang agama kita letakkan dia untuk dia tetap terlindung dan tersembunyi. Orang perempuan bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia nak bersunat. Bersunat orang perempuan ni dirahsiakan. Bawa jumpa dengan doktor, maka doktor dalam keadaan tersembunyi, mak ayah doktor dan budak kecil. Orang perempuan berkhatan ketika budak lagi. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi berbeza orang lelaki. Orang lelaki fitrahnya lain dengan orang perempuan. Orang perempuan tersembunyi, orang lelaki Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau berkhatan buat kenuri, sebarkan, highlightkan. Kalau dulu-dulu orang Melayu, orang buat macam mana? Arak. Diarak budak-budak yang nak berkhatan. Ditunjuk ni nak berkhatan hari ni nak jadi laki-laki. Orang perempuan tersembunyi, tu fitrah. Orang perempuan kalau semayang duduk di belakang. Saf yang paling baik bagi seorang wanita ialah saf yang paling akhir sekali. Orang lelaki kalau semayang kena duduk depan. Saf yang paling baik bagi orang lelaki paling hadapan. Maknanya orang lelaki fitrahnya menonjol, orang perempuan fitrahnya ialah tersembunyi. Maka cara nak menyelamatkan diri di akhir zaman ni ialah orang perempuan meletakkan dirinya dalam fitrahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia timbul macam orang lelaki, maka dia kalau dia tak jumpa dengan situasi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang menduga dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau tak jumpa saja dia mesti jumpa punya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka letakkan diri dia di tempat yang selamat.
Jangan timbulkan diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerja yang dia nak pilih juga kerja yang pasti dia selamat. Bagi contoh, kalau dia bawa teksi, tu tak selamat. Dia bawa Grab, tak selamat. Bahaya. Cari kerja yang sesuai dengan dia. Sebagai contoh, dia jadi tenaga pengajar di prasekolah, bagi contoh. Ataupun jadi pengasuh. Dicontohlah, mana orang perempuan sendiri boleh nilai di mana dia nak letak diri dia untuk menyelamatkan diri dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang orang perempuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia nak sama tinggi berdiri dengan orang lelaki, duduk sama rendah dengan orang lelaki. Dia nak buat kerja-kerja yang mencabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin dia nak buat trailer, dia driver trailer. Kerja tu mencabar, tapi tak sesuai dengan pribadi seseorang wanita. Tak menggambarkan kerja itu sesuai dengan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin ada orang lelaki ambil upah naik pokok nyok, dia pun naik pokok nyok juga, tak sesuai. Bayangkan orang perempuan ragas naik pokok nyok, macam mana? Kalau orang lelaki naik biasa, tapi orang perempuan naik, orang buat video pasal luar biasa. Okay, menjaga iman, duduk bagaimana seorang perempuan menjaga muruah diri dia. Allahumma salli ala. Tak kira orang perempuan ni siapa, dia budak sekolah, dia pelajar universiti, dia orang kampung biasa, dia isteri orang, dia janda orang, dia anak dara, dia tok-tok dah, semua sama ya. Sekalipun kita kata dia sudah jadi tok nek, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tetap muruah ataupun maruahnya sebagai satu orang muslimah tetap dia kena jaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tetap dia kena jaga. Kalau dia buat rempang, orang kata itu ni apa galak benda tu, jadi jatuh maruah dia. Dia kena menampilkan pribadi yang mulia juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lebih-lebih lagi lah anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan kalau tak diajar adab, mereka rosak. Adab mesti ditanam. Kalau mereka tak diajar adab, nampak serpih. Walaupun cantik, tapi adab tak ada, jadi buruk. Contoh, Islam mengajak penganutnya supaya makan tidak berdiri dan tak makan berjalan. Tengok-tengok pelajar sekolah umur 16 tahun, tingkatan 4, keluar daripada sekolah, berhenti beli rojak dan berhenti beli ayak orange. Tengok-tengok dia makan berjalan, gunggung oring dalam plastik. Buruk akhlak, tak cantik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka apa segala pun, dia tak tahu bila mana seseorang tu tak diajar adab dan berakhlak. Dia tak tahu kata dia buat tu tak elok. Dia ingat dia buat tu okey, tapi di mata orang yang baik melihat tak elok. Kalau orang yang macam dia, tak apalah. Tapi bagi orang yang tak macam dia, kata cara-cara dia tu memang tak boleh. Perempuan macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, yang paling penting ialah orang perempuan meletakkan diri untuk dia dididik ataupun dibimbing. Dia nak membimbing diri ni, dia tak boleh kalau tak ada orang bimbing. Akhlak itu ialah suatu didikan.
Hatta Rasulullah sendiri pun, Nabi SAW dididik. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mengajarkanku adab Tuhanku, maka elok sungguh cara Tuhan menerapkan adab padaku. Seseorang yang berakhlak, dia mesti ada murabbi dia. Kalau tak ada murabbi, tak jadi diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Nabi diutuskan. Nabi diutuskan ialah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi sebut, innama bu'ithtu liutamima makarimal akhlaq. Hanya sahaja aku diutuskan ialah untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Maknanya, kalau tak ada Rasul, manusia akan duduk dalam akhlak yang buruk, brutal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab contoh orang Arab ni bangsa yang keras. Sesuai mereka duduk di tempat yang macam tu, membentuk diri mereka. Gunung-gunung batu, suhu panas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka duduk dalam keadaan, mereka boleh duduk dalam keadaan panas. Contoh, kita pergi Mekah, kita pergi pada Arafah, tengok mereka duduk atas gunung, duduk atas bukit tu. Ayak bukan ada atas bukit, turun ambil ayak ada atas bukit. Itulah pribadi, itulah yang jadi orang Arab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makan, mereka tak makan ikan, makan daging. Daging ni kalau makan, jadi orang tu kerah hati. Sebab tu mereka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh membunuh anak perempuan, boleh menyembelih anak perempuan. Pasal hati kerah. Dia berbeza dengan orang yang duduk di tepi-tepi laut. Allahumma salli ala sayyidina. Tepi-tepi laut ni pula tengok juga. Tepi laut ni pula, dia orang panggil orang Kuala. Kalau something dia luar biasa. Tapi kalau diambil dia untuk menjadi pembela agama, sangat baik. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi kalau mereka tak dibimbing, sama juga. Masalah sosial teruk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau mereka tak diberi ilmu, maknanya tempat ataupun setempat itu, keadaan seliling itu memberi peranan kepada, memberi suatu makna kepada sesebuah masyarakat untuk terbentuk ahli masyarakat daripada situ. Orang kampung berbudi bahasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang main rumah mereka nak jamu nasi, mereka kira nak masak nasi, mereka kira nak jamu nasi. Khususnya macam orang bertani kan. Mak saya kalau orang main rumah dia nak jamu nasi, orang tak mau, dia teriak, dia menangis. Itu orang kampung. Orang pekan, kalau orang tak mau makan nasi, dia lega. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nak masak sendiri dengan nak pergi beli, lebih dia pergi beli terus. Masak dah. Itu berbeza. Maka orang perempuan ni, dia nak bimbing diri dia, dia mesti dibimbing. Kalau kita cakap masalah wanita akhir zaman, bagaimana wanita menjaga iman dan membimbing diri di akhir zaman? Semua ni tak boleh buat melainkan dia kena ada ilmu. Nak bimbing diri, mesti kena pergi cari tok guru mengaji. Bila tok guru mengajar, kita dengar, kita hayati, barulah kita boleh beramal. Kalau duduk sibuk kerja, rumah, pergi kerja, balik rumah, esok pergi kerja pula, tak ada masa nak mengaji.
Hak ni yang kata di akhir zaman ni rumpan susah nak selamat zaman Dajjal ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dia cukup ataupun memadai dengan ilmu dia hari tu. Dia kerja dah kerja elok dah. Dulu mengaji agama juga, SPM. Bila habis SPM, dia pun cari kerja, minta kerja, dia pun kerja. Dan jawatan dia pun makin naik. Dia memadai dengan ilmu SPM hari tu, ilmu agama dia. Lepas tu tak ada lah. Ni yang bahaya di akhir zaman ni. Ilmu ni dia tak cukup dengan sakat, aku SPM ya, lepas tu aku tak ngaji lah, aku nak kerja. Istilah orang ni, dia ada pemisahan di antara mengaji dan kerja. Tak mengaji lah, dah buat apa? Kerja. Sebenarnya mengaji ni dia bukan sakat tu, dia sampai mati. Dia kena mengaji sampai mati. Maknanya dia kena ada masa, dia kena ada tempat dia menimba ilmu pengetahuan. Hari ini Allah dengan rahmatnya memudahkan manusia. Tak perlu pergi mengaji, pakai ni ya, buka ni ya. Sambil-sambil duduk atas kereta pergi mengaji, pergi kerja, bila dengar sedikit tazkirah, pelajaran dan sebagainya. Boleh buka dalam YouTube, boleh tengok dalam FB dan sebagainya. Ni ilmu. Cuma tak guna, guna tak guna ya. Kalau mengaji secara live macam ni, dikira satu malih ilmu. Walaupun duduk di mana-mana, duduk di Ipoh, duduk di Puchong, hatta duduk di Jepun pun ada, di Australia pun mengaji. Tak mana kita duduk, tapi kalau live, dia satu majlis ilmu mega ataupun majlis ilmu besar perdana. Majlis ilmu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana dibuka tu majlis ilmu, malaikat yang duduk di langit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melihat majlis ilmu di bumi seperti kita melihat bintang-bintang di langit. Jadi kalau sini ada bintang mengaji, contoh kita kata, seluruh alam ni mana berbentuk bintang besarnya majlis ilmu tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berbeza kalau kita mengaji rakaman tu lain pula. Macam azan rakaman, tak wajib jawab. Direct tu yang wajib jawab. Saya pergi ke Syria sebelum perang dulu, satu masjid tu sedaplah dia azan. Rupa-rupanya dia pakai rakaman. Letak rakaman tu sedap sungguh, bukan lawak-lawak. Setiap kali azan saya keluar dengar, oh sedap. Saya pergi di Turki. Di Turki azannya satu tempat sahaja, maka setiap masjid akan tangkap suara tu. Satu orang yang bang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya satu masjid tu sama je azan dia, seorang tu ya bang. Waktu tu serentak semua masjid bang azan. Sebab mereka ada pemancar yang mancar ke setiap masjid seluruh Istanbul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kalau orang bang tu betul dia bang bukan rakaman, wajib jawab. Wajib jawab ataupun sunat jawab, ikut hukum yang ulama kita letakkan. Ada kata wajib jawab, ada kata sunat jawab. Okey, begitulah majlis ilmu pun. Majlis ilmu yang semasa, satu majlis ilmu yang besar. Kita duduk di mana pun kita kena menghormati majlis ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macamlah anak-anak kita yang lepas hantar Quran musim PKP. Orang panggil apa? PDPR. Jadi anak-anak kita lepas duduk di rumah,
Mereka hantar Quran kat ustazah. Jadi mereka kena pakai elok, pasal dikira satu majlis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai beradab di majlis ilmu. Maka di atas kemudahan-kemudahan yang Allah bagi ni, maka orang perempuan mesti dipandu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dia tak dipandu, dia tak terpandu. Ikut jalan dia, dia tak tahu. Hak ni boleh ke tak boleh, dia tak tahu. Bila dia mengaji baru dia tahu, oh ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Jadi cuba kita renung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana orang perempuan hari ini? Secara umum lah. Sebagai contoh orang perempuan. Hari ni orang perempuan dah tak kerti pakai kain batik. Dia pakai pun tak kenal. Orang perempuan lebih suka pakai seluar. Seluar jerat. Seluar track shoot. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila dia keluar rumah, dia pakai track shoot, dia pakai tangan pendek. Pasal apa? Sebab itu sudah jadi membudaya. Orang perempuan dah biasa pakai tangan pendek. Dia ikut orang. Satu masa saya tengok satu orang ayah. Dia naik motor, dia tak pakai helmet, dia bawa serban. Segi ayah tu okey sangat. Dia hantar anak dia ke sekolah untuk sukan tahunan. Ayah pakai serban elok lah. Anak tu pakai track shoot tangan pendek. Pasal dia tak tahu. Sebab dia tengok orang, dia ikut orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itu maknanya dia tak dibimbing. Bukan mana orang perempuan tak bagus, tapi masalahnya mereka tidak dibimbing. Mungkin dia sekolah benda tu bukan satu yang penting. Yang penting menghadiri majlis-majlis di sekolah. Kalau sukan kena pergi. Hak tu diwajibkan, tapi cara pakai hak tu tidak jadi satu yang mereka cakna ataupun jadi undang-undang ketetapan di sekolah. Sallallahu alaihi Muhammad. Di sekolah pula bercampur lelaki-lelaki perempuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu kalau lepas daripada sekolah, dalam perjalanan nak pergi bus stop, tak ada masalah, jalan dua-dua. Lelaki-lelaki perempuan. Cikgu tengok pun Allahumma salli ala Sayyidina. Mungkin bukan satu kesalahan, tapi pada Islam tak boleh. Orang perempuan, orang lelaki tak boleh campur sekali. Kemarin ada satu orang datang ke rumah. Anak dia mengaji di sekolah lelaki-lelaki. Anak perempuan dan mengaji di sekolah perempuan. Orang putih kan. Orang putih pun jaga. Mantap Melayu Kuala Kangsa contohnya. Laki-laki tak ada perempuan. Sekolah apa? Sekolah hak perempuan, sekolah apa? Convent. Perempuan semua tak campur. Masalah sangat. Jadi itu lebih baik. Dzalika khairul lakum, itu lebih baik pada kamu, kata Allah. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahulah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang lelaki dan perempuan ni dia macam minyak dengan api. Dia nak sambak. Dan kalau buat berlaku pemisahan, macam pondok-pondok orang ngaji tak campur. Perempuan-perempuan, lelaki. Perempuan ni akan tumbuh perasaan malu.
No? Orang lelaki pun sama, malu macam perempuan juga. Dia jalan-jalan tengok-tengok grup orang perempuan. Jalan tak piu. Sepak petih. Jalan sembang tak jadi. Maknanya itulah yang membentuk. Tak bisa dengan perempuan. Perempuan pun sama juga. Tapi bila mana dah biasa, dah melawak dengan aku. Melawak boleh tepuk. Bertepuk bau apa semua. Nah, tu maknanya ni suasana ni yang bahaya. Itulah yang menjadikan sedikit sangat orang perempuan yang selamat di zaman Dajjal. Sebab didikan tu tak terurus, didikan yang tak menuju kepada yang sepatutnya, yang selaras dengan agama, yang betul seperti mana dikehendaki oleh Allah dan Rasul, menyebabkan anak-anak perempuan tersimpang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan akan ikut suasana setempat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah yang merosakkan. Jadi bagaimana orang perempuan nak jaga iman dan juga nak membimbing diri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya yang pertama sekali mak ayah ni kena alert. Kena memiliki satu perhatian yang besar bagaimana nak menyelamatkan anak dia. Allahumma salli ala. Nak tak di mana? Nak tak sekolah mana? Supaya akhlak mereka selamat, pribadi mereka jadi mulia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini usaha kita lah mak ayah. Lepas tu iri dengan doa pula. Kalau tak iri dengan doa, tak jadi. Kita semua dia akan menjadi dengan iringan doa. Kita ada usaha dah hantar sekolah agama, hantar tahfiz, iri dengan doa. Kalau tak iri dengan doa, berarti kita tak hantar barang, tak balut. Curi tengah jalan, hilang kok jalan. Jadi dia kena iri dengan doa supaya anak kita selamat sesaat mereka belajar di sekolah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi di rumah kita, di sekolah ni guru. Tetapi kadang-kadang dia tak ikut cikgu, dia ikut kawan. Dia akan terbentuk diri dia mengikut kawan dia. Itu Nabi kata, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu akan mengikut agama kawan dia. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu dalam banyak isu-isu disiplin, pelajar ni kena gantung, dipanggil waris, dia kata, anak saya di rumah okey Ustaz. Ya lah, betul. Di rumah okey sebab di bawah pantauan ibu bapa. Di sekolah cikgu nak mantau semua, mungkin susah. Mungkin dalam kelas je, di asrama dengan kawan-kawan. Kita nak cari semua orang baik, susahlah juga. Cuma anak-anak lah yang dapat membenting diri dia dengan iringan doa mak ayah dia untuk menyelamatkan dia di zaman yang penuh dengan fitnah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Orang perempuan mesti mematuhi panduan-panduan yang diletakkan oleh syarak. Okey, ni kata-kata budak sekolah. Hak kerja. Kalau dia letakkan dunia dalam diri dia, dia dah melingkupkan diri dia dah. Dia nak pakai tudung macam ni, dia nak pakai baju macam ni, dia nak pakai kasut macam ni, nak tarik perhatian orang. Dia sengaja menjatuhkan dirinya dalam lembah kebinasaan. Nak pakai macam mana pergi kerja? Dia ada etika dia menurut agama, akhlak Islam. Tapi bila dia pergi kerja, nak tarik perhatian orang akan tertarik pada dia. Dia macam mengumpan orang.
Lepas tu timbul isu-isu kita kata macam gangguan seksual tempat kerja dan sebagainya. Diri sendiri. Tapi kalau dia pakai mengikut yang dilandaskan oleh syarak, orang akan letakkan dia di tempat yang mulia. Dia sendiri pun tempat kerja tu tak merela. Ni bahasa Kedah teruk, kalau merela ni tak tahu abang. Dia sendiri pun tak merela. Beradab je. Siapa nak kacau dia? No? Kalau dia sendiri pun gatai. Tu lebih kurang makna lah merela. Jadi tentulah dia akan diperapa-apakan oleh orang sebab dia sendiri. Jadi itulah maknanya pandailah letak diri supaya selamat di akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia isteri orang, dia kena tahu diri dia isteri orang. Macam mana, apa tanggapan suami dia kalau dia begini. Terlebih-lebih lagi dia janda. Lagi-lagilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi letak diri yang terbaik. Tapi nak tahu letak diri terbaik, kita tak tahu tempat tu baik kalau kita tak ditunjuk tempat itu baik. Maknanya dia kena bimbing. Kalau duduk berulang-alik rumah tempat kerja tak jadi, rosak kot jalannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka saya ingat cukup setakat itu dulu untuk bersama-sama menyerunungan kita semua. Mudah-mudahan sikit sebanyak akan membuka fikrah kita dan memberi pedoman pada kita semua untuk menjalani jalan yang baik, jalan yang terbaik di akhir zaman ini, insya-Allah. Terima kasih pada Ibu Hajah Zabidah Mak Saad dan arwah ayah Haji Umar bin Husin keluarga Petaling Jaya. Moga Allah merahmati keluarga mereka. Allah angkat kedudukan mereka ke sisinya. Allah tentu yang terbaik dalam hidup mereka semua, insya-Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma nawwir qulubana bidatik Allahumma nawwir qulubana bidatik kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana